sebut satu subhanallah pun tidak mampu. Ada orang yang ada tasbih banyak, tasbih yang dia beli dekat Kuala Lumpur, dekat Jalan Masjid India. Tasbih yang pak mentua pergi haji, bagi balik. Tasbih yang adik ipar pergi umrah, balik. Tasbih yang diberi oleh kawan pejabat pergi haji. Jadi banyak tasbih kat rumah dia. Dalam kereta ada 2 tasbih gantung dekat mirror tu kan? Kemudian ujung katil ada pula bubuh dekat ruang tamu sebagai perhiasan, kalau tamu datang nampak tasbih. Namun kalau tak diberi taufik oleh Allah SWT, satu subhanallah pun tak disebut. Tak sebut satu subhanallah, tidak mampu. Jadi nikmat, kita tak tahu nikmat iman dan Islam ni, kita tak nampak. Bila kita nampak nikmat Islam, bila melihat orang lain yang convert pada Islam, dapat beramal dengan Islam, dapat menghafal Al-Quran, dapat berbahasa Arab dengan baik. Saya pergi ke Jerman, saya sampai di Bonn. Ada 2 tempat, sampai 3 tempat di Zondorf, Bonn dan Cologne. Dan saya jumpa kawan sahabat di sana, yang kenal di sana. Satu orang Mak Saleh, Brother Yusuf. Kami menginap di rumah dia. Kerana di sana masjid, ada masjid yang disiapkan untuk tetamu, ada masjid yang hanya bangunan yang disewa, yang dibuat masjid, jadi tidak begitu lengkap. Jadi kami menginap di rumah dia, dia minta jemput menginap di rumah dia. Satu orang Mak Saleh Jerman, boleh berbahasa Arab baik, anak-anak pun boleh berbahasa Arab, hanya masuk Islam beberapa tahun. Ketika itu kita tahu nikmat iman. Kita lahir dalam Islam, dalam keluarga Islam. Satu lagi, satu Mak Saleh orang putih daripada Australia, bersama dengan saya, rombongan jumpa. Saya jumpa dia di satu tempat di India. Kami keluar, saya keluar tabligh dengan dia. Dia kahwin dengan orang Bandung, boleh berbahasa Indonesia, bahasa Malaysia dan bahasa Arab fasih. Dan dia ustaz, kerana dia mengaji pesantren. Jadi jealous kita. Waktu tu baru kita tahu nilai iman. Di depan kita, depan saya jumpa satu orang Mak Saleh daripada US, tattoo penuh badan. Yang saya nampak dia ditutup rapat, ditutup terlampau rapat. Sedangkan waktu itu musim agak panas di India. Ditutup. Saya tengok sebab apa dia terlampau rapat tutup. Rupanya dia tutup daripada leher ke bawah ni tattoo. Dan mereka masih lagi sujud pada Allah, boleh beriman pada Allah. Waktu tu kita tahu nilai iman. Bila kita dengar berita anak lelaki Arab, raja Arab, yang pakainya, pakaian budayanya pakai serban merah tu, igal, jubah, tapi istihar Kristian agama dia, murtad. Jadi tuan-tuan, ketika itu baru kita tahu satu orang yang lahir dalam keluarga Islam, dibesarkan dalam keluarga Islam, tetapi murtad. Wartawan Mesir beberapa tahun dulu, lahir di Mesir, boleh berbahasa Arab, tadi pun bahasa Arab, boleh memahami Quran, mana bahasa Arab boleh memahami Quran, dibesarkan dalam keluarga Arab Mesir, berada di tempat yang universiti agama Islam, pengajian agama Islam tertua dalam dunia, Universiti Al-Azhar. Namun Kristian, convert jadi Kristian Baptist dekat Vatican City, yang ada live, yang semua channel berita keluar sebab dia wartawan, jurnalis. Jadi bila kita tengok yang ni, kita baru kita tahu bahawa hidayat ni adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Satu orang Nabi tak boleh bagi hidayat kepada anak dia, Nabi Nuh. Pujuk Nuh pada anak dia, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, tu pujuk satu orang ayah.
Mailah nak kapal sama-sama dengan kami. Dan ketika itu siapa naik kapal akan selamat. Imannya selamat, dirinya selamat. Anak yang jauh pada agama ni apa dia bagi alasan. Sebab tu orang yang tak nak pada hidayah, dia akan bagi alasan. Alasan dia kalau kita ada bersama dengan anak Nuh, kita kata logik alasan tu. Sesiapa saja ada ketika itu dia kata logik. Sebab anak Nabi Nuh kata, qala sa'wi ilal jabali yu'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung yang tinggi, aku terselamat daripada air. Hujah dia, alasan dia konkret. Yalah, kalau banjir aku akan naik gunung tinggi. Kalau kita ada waktu tu, kita kata betul. Bila orang tak nak pada hidayah, dia berbagai-bagai alasan. Dan ketika itu, sesiapa yang tak naik kapal Nabi Nuh, imannya rosak, badannya, dirinya binasa. Sesiapa yang naik kapal Nabi Nuh, bukan ramai, lebih kurang 83 orang saja. Sesiapa yang naik, terpelihara. Bukan kata siapa yang naik, binatang-binatang yang naik kapal Nabi Nuh, binatang itu zuriat keturunan sampai sekarang. Di zaman Nabi Nuh tu. Bukan kata binatang semua. Dan binatang hina, anjing dan babi pun zuriat dia sampai sekarang. Minta maaflah kita sebut begitu. Sesiapa yang naik kapal Nabi Nuh, anak sendiri tak mau naik kapal, maka binasa. Ketika itu naik kapal, selamat iman dan selamat jasad badan. Jadi bila kita tengok yang tu, baru kita tahu bahawa hidayat milik Allah. Kalau hidayat boleh tangan Nabi, Nabi bagi hidayat pada pak saudara dia. Merayu-rayu Nabi kepada pak saudara dia. Kalau hidayat boleh bagi kepada isteri, Nabi Lut bagi hidayat pada isteri dia. Jadi hidayat milik Allah. Namun Allah ikatkan hidayat tu dengan janji dia. Kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ihdikum. Kamu semua sesat, mereka yang aku bagi hidayat. Fastahduni, minta hidayat pada aku, berusaha untuk mendapatkan hidayat, minta pada aku. Karena aku mutlak bagi hidayat pada siapa aku suka. Fastahduni ihdikum. Minta hidayat pada aku bagi hidayat pada kamu. Jadi hidayat milik Tuhan. Bila bertembung dengan ini, baru kita tahu nilai-nilai iman dan hidayat taufik. Dan syukur kita dapat Islam. Kita menjamah makanan, kan? Menjamah makanan, habis kita makan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita dapat makanan, logiknya cukup syukur atas makanan. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Segala puji-pujian bagi Allah yang memberi kami makan dan bagi minum pada kami. Tapi tidak berhenti di situ. Wa ja'alana minal muslimin. Nikmat besar daripada makan dan minum, kita dapat Islam. Kerana Islam ni lah kita datang pagi ni subuh dalam kegelapan malam. Basyiru masyai fi zulumat basyiru masyai fi zulami ilal masjidi binuri tammati yaumil qiyamah. Beri berita kegembiraan, habaq pada mereka semua berita gembira pada mereka-mereka yang berjalan ke masjid. Mereka berjalan masjid, belajar kusyura semua sekali. Mereka akan dapat cahaya yang sempurna di hari akhirat. Hari akhirat manusia dalam kegelapan. Maka datang ke masjid dapat cahaya, bukan sekadar cahaya, cahaya yang sempurna. Nuru tammati yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah nanti manusia meraba-raba. Orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan, sembahyang isya, sembahyang subuh, mereka dapat cahaya yang sempurna. Sebab daripada kubur kegelapan, kubur itu gelap, cahayanya adalah tahajud. Kita bangun tahajud tadi, cahaya. Akhirat itu akan jadi gelap.
namun berjalan ke masjid akan dapat cahaya yang sempurna. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasar ni kita kena syukur pada Allah. Dan apalagi dalam keadaan zaman ujung ni, kematian berada di ambang pintu rumah kita. Kita tak boleh lari. Ada orang yang mati dulu daripada kita. Sehat, umur 32 tahun, umur 23 tahun, anak kawan meninggal selepas dos kedua. Minta maaf, bukan saya nak hina vaksin, tapi realitinya begitulah. Sebab tu jangan terlampau taksub membabi buta, jangan terlampau anti bergila-gila. Ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah. Terlampau taksub vaksin sehingga kalau apa kata, kalau Nabi ada, Nabi pun ambil vaksin. Dahsyatlah. Terlampau taksub dengan vaksin sehingga kata kalau Nabi ada sekarang tuan-tuan, Nabi pun ambil vaksin. Macam tu sekali. Nah, sekarang biar terbukti. Tak boleh kita benci satu habis-habisan dan taksub satu habis-habisan. Ambil jalan tengah. Saya pun vaksin, keluarga saya vaksin. Ambil jalan tengah. Menghalalkan vaksin dengan 1001 macam, menggunakan ulama-ulama. Sekali ulama pun fras, penipuan demi penipuan. Menteri cakap begini, timbalan menteri cakap begini, berlainan. Kata anak-anak kena ambil, yang ni kata anak-anak tak kena ambil, yang ni kata kena ambil booster, yang ni kata saya sihat, saya tak perlu ambil booster. Jadi terbalik, tak tahu kita mana. Sekarang baru orang nampak, bila kena atas batang hidung bapak sendiri jatuh sakit kerana booster, barulah. Jadi bukan kita hina, tapi realiti ini berlaku dalam masyarakat dan ramai mati. Taman saya sekarang ni, saya cerita 13 orang, sekarang dah bercecah sampai 16 orang, 17 orang. Siapa yang beritahu? Sahabat kita yang menguruskan jenazah. Hal jenazah kematian semua diuruskan, dia yang beritahu. Jadi apa kita nak buat? Kita sekarang ni tunggu queue, duduk beratur macam pejabat pos lama dulu. Dia buka kaunter satu, kita pun duduk, kita orang yang ke-16 duduk. Dulu tak ada telefon ni, duduk seluk poket, gedik-gedik kaki, beralih sana, tengok orang lalu sini, tengok orang lalu sini. Next, dia masa tu bukan keluar macam tu, tak ada lagi. Next, keluar ke depan, seorang pi, seorang pi, seorang pi. Kita tunggu giliran. Akan sampai waktu kita. Mau tak mau, kita akan sampai satu waktu. Dan kadang-kadang lebih dulu pada orang yang nombor 9. Kita nombor 16. Sebab kaunter baru buka, kita terus celepak. Mati dulu. Start motor pusing, gram langgak mati dulu. Pergi KPJ ziarah satu orang sakit. Tengok orang sakit terlentak. Wayu sana, wayu sini. Pergi tengok, mata pun dah pejam, isi dah sebelah. Isi kita dengan pergi cakap dengan isi dia, Allah Ta'ala nak uji sikit. Yang untuk laki ni, yang laki duduk tengok. Dia dengan duduk cek-cek. Orang rumah kata, diam. Dah, bukan nak diam. Kawan abang macam ni 3 hari meninggal. Dia mengandaikan kawan dia tu namanya 3 hari meninggal. Allah, kesiannya 3 hari meninggal macam ni. Orang kata diam ni, si dia dengar tak elok. Keluar daripada KPJ, corona saya, bam, langgak. Dia meninggal dulu daripada tu. Satu kawan saya Aslam di Sentul, dia tiba-tiba jatuh sakit, pergi emergency. Doktor cek jantung, dia cek jantung teruk sangat. Doktor kata kena masuk wad. Tak boleh tak masuk wad, kena masuk wad. Kena bubuh semua benda ni. Ni kalau ada bubuh binatang ni semua kena masuk wad. Saya nak semayang macam mana? Susahlah nak semayang. Kalau tak boleh semayang, saya tak nak masuk wad. Saya tak nak masuk. Kalau tak boleh semayang, saya tak masuk wad. Dia ni jaga semayang, bagus. Nurse kata tak boleh, kena masuk. Kalau tak masuk ni, mati ni, boleh bawa kematian. Teruk sangat jantung ni, dah tinggi dan sebagainya. Lepas tu
Dia kata saya tak mau, biar saya mati tak apa. Daripada duduk situ nak sembahyang susah, wayar sana wayar sini. Doktor marah dia apa semua. Kamu ni kalau kamu degil macam ni, kamu boleh hidup seminggu ya, lepas ni kamu mati. Kalau kamu nak balik juga, kami tidak bertanggungjawab. Isi borang. Dia isi borang, tanda tangan, balik. Balik rumah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tunggu, tak mati-mati pun. Tak mati pun. Nunggu tak mati. Sampai seminggu, masuk 2 minggu tak mati. Dia pun pergi hospital nak tanya doktor tu. Tak mati pun. Pergi tanya kat kaunter, tanya saya nak jumpa doktor. Doktor tu mati dah. Doktor tu mati dulu pada dia. Tuan-tuan tak boleh tentu. Suatu hal kematian ni. Dan sekarang ni tuan-tuan. Lagilah. Tengah duk jogging. Shabby tu. Sebagai sing. Jogging, jatuh, meninggal. Yang viral baru ni, sambil duk minum teh, rebah, jatuh atas meja teh tu meninggal. Duk jogging, meninggal. Saya duk berjalan, meninggal. Kematian yang mendadak. Nabi beritahu akhir zaman, mati mendadak. Banyak mati. Jadi kita ni tunggu queue saja. Tunggu queue. Bila datang kematian, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh ditakhirkan sesaat pun tak boleh, ke depan pun tak boleh. Dalam Tabi'ul Ghafilin saya mengajar kat Senawang. Kata mereka pencabut nyawa Israel. Dia kata apa? Dia kata aku sentiasa menziarahi setiap manusia 1 hari 5 kali. Ada kata 25 kali dalam riwayat yang lain. Tapi dia kata 5 kali. Aku pastikan dia ada tak hari ni dia meninggal, waktu kat mana. Habis semua sekali. Bila dia nak meninggal, kat mana dia meninggal, time dia bila, keadaan dia meninggal di mana, bagaimana keadaan dia meninggal, semua ada. Israel akan cek. Dia hari seorang, kita ni 5 kali dia dah main tengok ni ustaz ni bila nak meninggal ni. Dia datang tengok kita. Kata Israel kata, aku lebih memahami diri dia daripada dia faham diri dia sendiri. Aku lebih mengetahui diri dia daripada dia memahami diri dia sendiri. Bila datang kematian, la ta'khiruna sa'atan wa la tastaqdimun. Tak boleh, sikit pun tak boleh. Jadi dalam keadaan zaman yang kematian mendadak ni tuan-tuan, yang fitnahnya banyak dan sebagainya, bagaimana keadaan kita? Kau tidak lain tidak bukan berusaha supaya kita dapat mati dengan baik. Mati dengan baik. Sebab mati akan datang. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah ciptakan kamu, kemudian Allah akan matikan kamu. Tak ada doa pagi. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tat'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Doa pagi. Nabi ajar sahabat. Kata Abdullah bin Salam, dia satu orang Yahudi yang convert Islam zaman Nabi. Dia kata Musa membaca ni doa ini 5 kali, maka doanya dikabulkan. Nabi ajar. Allahumma anta khalaqtani, wahai Allah, engkau yang menciptakan aku. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tatma'uni. Engkau yang bagi hidayah kepada aku. Engkau cipta aku, engkau bagi hidayah kepada aku. Wa anta tatma'uni. Engkau yang bagi makan kepada aku. Wa anta tusqini, engkau bagi minum kepada aku. Wa anta tumituni, engkau matikan aku. Wa anta tuhyini, dan engkau bangunkan, hidupkan aku balik di hari akhirat. Allah sebut dalam Quran ni, wallahu khalaqakum. Allah ciptakan kamu. Semua kamu Allah cipta. Jin dan manusia, segala 7 petala langit dan bumi, sejarah cakrawala, bintang-bintang, semua sekali yang nama makhluk Allah, kainat yang kena jadi, makhlukat, semua sekali akan binasa, akan mati. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Hak besar, hak kecil, apa, semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa, yang kekal wajhullahu dzal jalali wal ikram, hanyalah zat Allah yang maha suci, yang maha mulia. Habis semua binasa, semuanya hancur, manusia semuanya mati, makhluk-makhluk semuanya mati, malaikat-malaikat semua mati, Israel juga mati,
Allah perintah dia tarik nyawa dia sendiri. Tarik nyawa dia sendiri. Baru dia tahu sakit. Dia duduk tarik nyawa orang. Jibril bagi tahu, janganlah keluarga menangis, meratapi. Kerana kami telah diperintahkan oleh Allah untuk menarik nyawa anak Adam. Mereka buat tanggungjawab mereka kepada Allah SWT. Sama ada orang beriman atau orang kafir. Orang beriman ditarik nyawa dalam keadaan. Nabi pun doa, Allahumma inni ala mukaratul maut. Allah, Nabi doa ya, supaya terpelihara daripada mukaratul maut ni, sakit. Allahumma inni ala mukaratul maut. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati akan datang. Wallahu khalaqakum tsumma tawaffakum wa minkum man yarzaru man yuradu ila al-ardhil umur. Dan sebahagian daripada kamu mereka-mereka yang Allah bagi hujung umurnya dalam kehinaan, matinya hina. Dia kata dia ada segala-galanya, anak-anak semua ada sini, semua anak tak jauh. Kuala Lumpur ada 3 orang, Melaka ada 2 orang. Kuala Lumpur ada kat PJ, ada Ceras, ada seorang duduk Ceras, seorang duduk Selayang, seorang duduk kat PJ. Kalau hari raya Cina ni, hari ni esok 2 hari Cina, anak-anak semua datang keliling. Kalau mati ni kira anak-anak boleh datang keliling. Allah takdir mati, seorang anak pun tak balik. Tuan nak kata apa? Seorang anak pun tak balik. Hujung mati, itu mati yang macam tu. Itu kurniaan Allah. Kita tak boleh nak menepik dada, itu kurniaan Allah. Allah pilih begitu. Namun Allah bukan saja-saja buat begitu. Mesti berdasarkan amalan kita. In ahsantum li anfusikum. Allah tak mau mengkir janji. La tukhliful mi'ad. Itu janji Allah. Baik kamu buat, baik berlaku. Kita buat benda yang baik, hujung kita baik. Doa pada Allah, Allahumma khtim lana bisul khatimah wa la tafti' alaina bisul khatimah. Ada orang yang mati ni, arzalil umur ni, Allah akan mati semua. Mati dalam keadaan Allah hina. Ni kat Negeri Sembilan berita dulu. Beritahu kat Wan atuk. Beritahu aku nak pergi Johor, kawan ajak pergi teman mengurut badan. Keluarlah metro. Selang beberapa hari dapat berita satu orang mati di kawasan pusat pelacuran. Rupanya orang pusat pelacuran matinya dalam keadaan hina. Kawan ajak pergi mengurut, tipu Uwan pun tak tahu. Mati dekat Pulau Batam pelacuran. Na'udzubillah, ya Allah, minta lindung mati umum. Dan ada orang mati, dia ingat mati baik. Rupanya duduk kat rumah, sandar, anak-anak balik kampung, si balik kampung. Dia tak balik kampung lagi, nak duduk rumah. Tak balik lah, lepas orang balik raya Cina, malas jalan jam, saya nak duduk rumah je dah. Rumah kata tak apalah, nak balik dalam 2 hari, 3 hari ni balik lah. Lepas raya Cina ni, anak-anak pun nak habiskan cuti serangkai ni. Hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa semua boleh direct. Tiba-tiba balik, bau busuk. Tengok suami mati atas kerusi, TV masih on. Ada satu orang di Kawan Baru, saya kenal dia. Dia ada warung dekat flat. Dekat flat kami tinggal. Saya tak mau cerita detail lah. Doa semoga Allah telah ampun dosa dia. Dia orang baik, dia jaga bayar surau juga lah. Dia selalu minum lah, kawan-kawan semua minum, makan kat kedai dia, warung. Bila warung dah mula cantik apa semua, kahwin lagi seorang lah. Orang lelaki kan, buka orang Kedah kata kongor, tapi hati tu kalau boleh nak kahwin 4. Anak kahwin 3 sambil tunjuk-tunjuk menyanyi kan, dekat karaoke tu. Kahwin 3, kahwin 4.
Orang perempuan okey, orang perempuan tak banyak masalah sangat. Ada lah tapi tak banyak masalah. Orang lelaki ni dalam duk ada bini, dalam kaki kena kau duk eret kaki pun kahwin, nak kahwin lagi seorang tu. Tu, punya semangat, dah kena paralysis, mild stroke. Nak kahwin lagi seorang. Saya pun ada keinginan. Bohong kalau tak ada keinginan. Kan? Jadi bila kita timbang-timbang tara apa semua itu je. Tapi orang perempuan dah. Orang perempuan kadang-kadang masa kita umur 40 steady. Bila kita mencecah umur 60-65, yang jaga Wan kat kampung tu, jaga atuk tu Wan. Wan steady. Atuk dah tak ada dah. Atuk dah tak ada dah. Wan kau lah. Jaga atuk. Tak ada pek lagi atuk ni. Wan je. Tapi kalau dah nafsu tak boleh kira. Dua kes berlaku. Satu kat Malaysia. Ustaz, saya nak kahwin dengan power saya. Saya pun tak tahu macam mana ni. Ustaz tolong tengok ni. Jadi ke tak jadi. Kadang-kadang ada orang sihir lah apalah. Ni suruh saya cek. Dia hantar gambar power dia. Saya pun tengok power dia. Saya pun tanya, puan ni umur berapa? 65. Mok oi, 65 orang perempuan ada power. Tak ke katun? Saya nasihat dia tu, puan ini bukan saat nak kahwin lah. Umur 65. Fikirkan anak dan cucu-cucu. Satu lagi orang Singapura, dia nak kahwin, dia teringat balik bekas tunang dia dulu. Ustaz macam mana ni tunang saya nak pakai. Saya kata puan, ujungnya saya kata puan, fikirlah agama depan kita kematian. Lebih baik kita sibukkan dengan agama. Puan dah umur 67, nak kahwin lagi seorang. Nak kahwin lagi. Sebabnya time tu bukan time kahwin, time fikir kubur, hal kematian. Orang lelaki lain, kadang kemampuan lelaki lain. Tapi orang perempuan sedih tengok. Nasihat-nasihat dia lepas tu barulah reda. Kita tolong doa lah kat dia. Dia banyak, saya orang Singapura banyak kontak saya. Jadi kematian datang. Ada orang yang tiba-tiba, wak tadi ni, yang menega tadi, bila dah berlaku krisis rumah tangga ni, dia duduk seorang, sewa satu rumah, duduk seorang. Selang saya balik main Seremban ni, dia orang call saya, Ustaz, ingat tak wak dulu yang buka warung dekat flat kita tu? Orang jumpa manyaknya duduk depan TV on, banyak mati dah banyak hari, bau busuk, jiran bau busuk. Dan ada kes sehingga orang pergi tengok dah berulat dah, mati bersarangan. Yang ni yang kita takut. Sematawafaukum, itu memang biasa, Allah akan matikan kita. Sehingga bukan kata Israel tarik nyawa dia ceri, mati pun kena mati. Mati pun mati. Malaikat maut tu dia mati pun mati. Allah ciptakan, jadikan mati seperti seekor kibas dan disembelih. Maka tidak ada mati selepas daripada tu. Kekal abadi. Yang neraka, kekal dalam neraka, dalam syurga kan. Maknanya mati pun mati. Jadi apa di sesi kita? Amalan dan takwa. Baik, baru nak baca hadis begini. Panjang lah. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Dua beranak ni sahabat Nabi. Rida Allah ke atas keduanya. Bara' dan juga Azib. Qal, katanya, kharajna ma'a Rasulillah SAW. Kami keluar bersama dengan Nabi SAW. Sahabat Nabi ni, mana Nabi pi dia ikut, mana Nabi pi dia ikut. Kalau mereka tidak ada urusan di luar, Nabi putuskan mereka kutip zakat di Bahrain. Dia orang tak bersama dengan Nabi lah waktu itu. Nabi putuskan mereka dalam ketumbukan tentera, pergi di sini-sini, maka mereka tak bersama. 25 perang Khazwah, Nabi jadi panglima perang, sahabat akan ikut. Yang mana kata sahabat Nabi ni. Kadang-kadang Nabi utus Sayyidina Ali dan rombongan sahabat-sahabat yang lain pergi ke Yaman. Maka mereka tidak ada kesempatan bersama dengan Nabi ketika itu. Jadi bukan semua sahabat boleh dengar hadis-hadis yang sama. Sebab Nabi akan bercakap ketika mungkin hadis yang disampaikan Sayyidina Ali tak ada situ dan dia tak dengar. Begitu. Mungkin Nabi sebut tentang boleh menyimpan harta, tapi Abu Zar al-Ghifari tak ada. Sebab tu Abu Zar al-Ghifari ni dia lebih straight tentang harta, zuhud. Marah orang simpan harta. Sebab hadis-hadis itu mungkin dia tak bersama dengan Nabi, tapi umumnya mereka akan bersama dengan Nabi. Kecuali mereka berada di luar. Maka mana Nabi pun mereka akan ikut. Jadi kata Bara' bin Azib,
Kharajna ma'a Rasulullah SAW, kami keluar bersama dengan Nabi SAW fi janazati, dalam menziarahi satu jenazah rajulin minal ansar, lelaki ansar. Fantahaina ilal qabri, tak salah kami sampai di kubur, lamma yalhadat, belum lagi keadaan liang lahat nak dikorek, tunggu Ustaz, jenazah pun tak sampai lagi. Mereka datang. Jadi tuan-tuan, Nabi akan pergi ke kubur, ziarah kubur. Sahabat-sahabat akan ziarah kubur. Kerana ziarah kubur ni ingat kepada mati ni cepat. Dan ingat mati ni bersih hati kita. Nabi kata, hati-hati manusia akan berkarat dengan sebab fitnah-fitnah. Tu'ridul fitan ala qulubin kal hasir udda. Fitnah akan melata kepada hati-hati manusia seperti anyaman tikar, bersilih berganti. Ayu qalbun, mana-mana hati yang ada kata ashrabu, maknanya ashrabu sini minum, maknanya tenggelam, maknanya yadkhulu tam, maknanya masuk dalam maksiat itu, masuk terlibat dengan maksiat itu sepenuhnya. Naqtatun, akan ada titik-titik hitam. Naqtatun sauda. Lama, ketika itu dah tak boleh kenal la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran. Jadi macam mana wa majilauha? Zikrul maut, ingat mati. Wa tilawatul Quran, satu ingat tentang kematian, satu baca Quran. Maka ziarah kubur adalah satu daripada ingat kematian. Sahabat Nabi pergi ziarah kubur. Bagi salam tuan-tuan, kesian ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur, yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafna wa nahnu bil ardh. Kena doa, bagi salam. Ahli kubur terlalu suka bila kita bagi salam, Assalamualaikum, mana kita doa selamat sejahtera ke atas kamu semua. Dia dah tak ada amal lagi dah, hanya doa-doa kita dan salam kita yang mereka harapkan. Kalau kita pergi ziarah tu terlalu seronok. Dalam Raudhur Rayyahin ada cerita tu, ahli kubur terlalu seronok, terlalu seronok bila mana kita pergi ziarah bagi salam. Sebab tu sunat kita ni, sunat bagi kita kalau kita ke bumi tempat orang awam ramai. Tapi ulama kata ada yang paling afdal adalah di atas tanah kita sendiri. Kita ada tanah, kita ke bumi atas tanah kita. Contoh kalau pergi Filipin, setengah-setengah tempat Filipin lah. Tuan-tuan pergi kat rumah, belakang rumah ada kubur, belakang rumah ada kubur, kubur 3, sebab mak dia, moyang dia semua. Atas tanah sendiri tu afdal sebab tanah kita sendiri. Rasulullah dikebumikan, Abu Bakar dikebumikan di rumah Rasulullah, tanah Aisyah tu, rumah bilik Aisyah. Sebab tu Sayyidina Umar nak masuk, bila Sayyidina Umar kata, kalau aku mati wahai Abdullah, minta izin kepada Aisyah supaya aku diizinkan ke bumi. Itu tanah Aisyah. Jadi afdalnya ke bumi di tanah kita sendiri. Namun ada ulama fiqh yang lain kata di tempat orang awam ramai. Bila orang datang ziarah, orang bagi salam, kita dapat manfaat daripada salam mereka dan doa mereka. Yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafna wa nahnu bil ardh. Dia tak ada amal lah, habis dah orang mati, tak ada amal apa-apa. Hanya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, walidin salih yad'alahu, anak-anak salih yang doa untuk dia, dan kita kawan-kawan yang doa keampunan. Kita tolonglah doa kat kawan-kawan kita. Lalu kubur tak ada, kubur siapa tak ada, saudara kita pun Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya, kesian pada mereka. Mereka mengharapkan doa kita. Dalam Raudhur Rayyahin itu ada cerita benda tu. Satu perempuan, dia kematian suami dia, dengan anak dia, sayang sangat dengan anak-anak dia, baik apa semua. Sayang dengan anak dia terlalu baik dengan dia, sehingga satu hari anak dia meninggal, dikebumikan. Bila anak dia meninggal, dia pun sedih. Dia tiap ujung minggu, hari Jumaat, dia pergi ziarah kubur, bagi salam. Ziarah kubur, bagi salam. Kemudian ketika dia ziarah kubur, bagi salam, dia bermimpi ahli kubur semua seronok membawa dulang masing-masing. Dulang tu ada orang nak bagi. Dia mimpi tu. Mana bawa dulang ni mengharapkan sesuatu yang diberi. Dia bawa dulang. Dia tiap minggu dia ziarah anak dia. Dia mimpi ahli kubur ketika itu seronok, dan anak dia pun seronok, ahli kubur seronok sangat kedatangan dia. Sehinggalah satu waktu dia berkahwin dengan satu orang lelaki. Bila kahwin, dia tak kesempatan lagi ziarah kubur anak dia macam biasa.
Kemudian dia bermimpi bahawa ahli kubur begitu sedih sekali kerana dia lagi tak datang lagi. Dia ingat balik yang tu, maka dia pergi ziarah kubur. Jadi sunat ziarah kubur ingat mati. Nabi ziarah kubur bila? Dalam riwayat kata selepas sembahyang tahajud. Lepas sembahyang tahajud, Nabi habis sembahyang tahajud, apa semua habis, Nabi akan keluar daripada rumah dia. Keluar rumah Nabi tu masuk masjid lah. Dan Nabi akan pergi ke Baqi, jumpa sahabat-sahabat dia yang mati di Baqi. Dan Nabi akan bagi salam beberapa ketika. Lepas tu baru Nabi patah balik subuh sembahyang masjid. Jadi waktu ziarah kubur, kalau ikut hadis ni, waktu tahajud lah. Bolehkah anak-anak ziarah kubur? Yang grup-grup kata boleh ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur begini, ziarah kubur boleh, pergi waktu tahajud. Saya duduk mengajar orang ramai dah sampai 22 tahun. Masa saya cerita tu lebih kurang dalam 15 tahun saya duduk mengajar. Saya pun buat keputusan kali ini aku nak pergi ziarah kubur. Tahun 2000 lebih lah, 2004, 2005 tu. Dia kata saya nak pergi ziarah kubur waktu tahajud. Habis sembahyang tahajud, saya pergi lah ziarah kubur. Nak ikut sunnah ni. Duk cerita kat orang tapi hang tak buat. Tapi buat. Saya pergi ziarah kubur, kampung. Kubur kampung tahulah kan. Dia punya pokok pun dah seram, belum tengok kubur ni. Kubur kampung. Saya pun pergilah lepas tahajud tu, berjalan pergi masjid, buka pagar. Dia di Kedah ni masjid tak jauh dengan kubur. Buka pagar kubur, buka pagar, langkah masuk, Assalamualaikum ya ahlul kubur ya Rasulullah. Langkah kedua, belum langkah ketiga rasa seram macam patah balik. Kita takut lagi zaman tu. Yang kedua saya ziarah kubur waktu tahajud ada. Budak-budak ni depa ajak kata, ustaz, dalam kubur ni depa apa beritahu, dalam kubur ni banyak pokok durian. Kalau kita tak masuk, tak dan kat kita sehari habis lah. Sebelum subuh sehari orang dah sapu lah. Jom kita masuk. Teman kami lah ustaz, saya masuk dah kubur lepas cari durian. Tapi yang tu bukan ziarah kubur, tapi cari durian atas kubur. Dekat Perak tu, Sri Skandar, belah botol kanan tu. Oh, masuk dah kubur pagi tu. Subuh-subuh buta tu. Masuk kubur, cari durian dengan torchlight lah apa. Budak-budak suruh saya teman, takut. Itu yang kedua. Pergi. Jadi bila sunat ziarah kubur. Jadi sahabat Nabi ni sampai di kubur, ziarah sahabat Ansar, belum lagi yang lahat siap dikorek dan sebagainya. Fajalasa Rasulullah SAW, Nabi pun duduk. Wajalasna hawlahu, kami pun duduk keliling Nabi. Duduk keliling Nabi. Kana ma'ala ru'usina at-tayru, seolah-olah di atas kepala kami ni boleh hinggap burung. Maknanya bila Nabi duduk, Nabi diam, duduk. Sahabat pun duduk diam, tunggu apa Nabi nak cakap. Tapi boleh duduk di atas kubur? Boleh, tapi tak boleh duduk di bawah kubur tu. Ada kubur, tak boleh. Itu ada larangan daripada hadis. Kalau tak silap saya dalam riwayat kata, kalau siapa yang nak duduk atas kubur, bersedia dia nak duduk tempat daripada api neraka. Fatabawa maq'adahu minan nar. Kinnar. Itu tak boleh. Jadi kalau kita pergi kubur, bukan senang-senang kita duduk di antara dua kubur. Itu tak apa. Ataupun kawasan lapang belum korek, Nabi duduk kawasan lapang yang belum korek lah. Nabi duduk dan sahabat Nabi duduk keliling. Lepas tu masuk kubur ni, orang perempuan kalau nak pergi kubur tutup aurat sempurna. Ada dalam satu kitab, saya tak ingat kitab, saya duduk dalam store, sebab kitab banyak sangat. Yang nipis-nipis tu dalam store, banyak sangat kitab, dengan kitab anak saya lah. Anak saya 2 orang, penuh kitab, tak cukup berak. Nabi maknanya aurat wanita ni, kalau wanita pergi ziarah kubur, dia kena pakai tutup sempurna. Sebab sabit daripada Aisyah radhiyallahu an. Aisyah bila bersama dengan Nabi, ketika hayat Nabi bersama dengan Nabi, naik duduklah rumah, Aisyah buka tudung lah. Aisyah cantik, Humairah putih kemerahan-merahan. Jadi Aisyah buka tudung, wajah dia cantik. Kalau musim agak panas, putih kemerahan tu akan bertambah nampak dia punya tu. Orang cantik lah Aisyah ni. Kemudian dia akan buka tudung bersama dengan suami. Ayah dia datang, Assalamualaikum. Abu Bakar datang, Abu Bakar masuk, Aisyah tak pakai tudung sebab ayah dah aurat. Tak ada. Tak ada aurat.
Kan sama dengan ayah dia. Bila sahabat lain datang, Sayyidina Umar dan lain datang, maka Aisyah akan masuk bilik tutup tabir. Sebab aurat. Tak boleh. Bila Rasulullah SAW wafat, Rasulullah dikebumikan dalam bilik Aisyah. Dan bila Aisyah dah masuk ziarah kuburan Nabi, Aisyah buka tudung. Dia punya hijab dia buka. Sebab bila orang datang rumah Aisyah, dia ada tabir. Dia tak boleh keluar. Sebab Abdullah bin Zubair, anak saudara dia, ada riwayat cerita. Dia ada tabir. Semua sahabat-sahabat Nabi yang datang tanya tentang hukum hakam berkaitan dengan hal ehwal kekeluargaan. Banyak hadis yang tu lah. Yang berkaitan dengan suami isteri ni. Berkaitan dengan period perempuan, suami isteri, hubungan suami tu. Jadi orang akan datang tanya, Aisyah ni, dia fuqaha, orang yang alim tentang hukum fiqah. Jadi sahabat Nabi yang nak tahu, dia akan datang dan duduk balik tabir. Abdullah bin Zubair satu kali bersalah dengan mak saudara dia. Dia nak minta ampun. Dia tanya sahabat-sahabat yang lain. Macam mana ni aku nak minta maaf? Satu orang sahabat, saya Abu Hurairah radhiyallahu teman, beritahu, wahai Aisyah, aku dengar daripada Nabi beritahu kemaafan begini. Jangan, sebab Aisyah marahkan anak saudara dia Abdullah Zubair. Berkaitan dengan hadis. Abdullah Zubair tu bukan maksud dia cakap macam bertentangan dengan hadis tu. Aisyah marah, Aisyah kata, bermula sekarang aku tak akan cakap dengan kamu. Pasal tu hadis Nabi. Bila Abdullah bin Zubair dengar macam tu, dia susah hatilah. Dia nak minta maaf kat mak saudara dia apa semua. Dia beritahu kat Abu Hurairah. Abu Hurairah pun datang, wahai Aisyah, janganlah begitu, aku dengar daripada Nabi begini. Abdullah bin Zubair tak boleh tahan tabir. Abdullah bin Zubair tak boleh tahan. Dia redah tabir tu. Jumpa mak saudara dia, perlu maafkanlah saya, wahai mak saudara saya, makcik. Jadi apa yang saya nak cerita, rumah Nabi ni ada tabir. Ya, rumah kita buat tabir ya. Jangan tak buat tabir. Ini tabir, tak ada apa, tak ada. Assalamualaikum. Ni menggali je kapet. Masuk dulu buat teh lagi bagi minum. Tak boleh. Laki tak ada. Tak boleh. Jadi bila Rasulullah wafat, Sayyidatina Aisyah dia masuk, dia buka tudung kuburan Nabi. Bila Abu Bakar wafat, dikebumikan sebelah kuburan Nabi, Aisyah masuk dalam menziarahi bapa dia, suami dan bapa dia, bukan dia buka tudung. Bila Umar masuk kat situ, wafat, meninggal sebelah Abu Bakar, maka Aisyah masuk dalam keadaan purda. Sebab tu pergi ke kuburan, orang perempuan kena jaga aurat. Tak boleh. Kadang-kadang tak pakai t-shirt pendek apa semua, jangan. Ada adab. Lebih baik jangan masuk kubur. Dia tidak ikut adab. Dan tak boleh bawa api dalam atas kubur, tak boleh bawa api. Kerana hadis Amru bin al-As. Amru kata, apabila aku mati, maka duduk, kebumikan aku. Dan jangan bawa perempuan tangisi. Perempuan yang suka menangis. Ada perempuan dia suka menangis. Oh, cukup power dia pelakon air mata. Perempuan. Mak nak pergi haji. Menangis. Mak dia nak pergi haji, nak buat ibadat. Mak balik haji. Balik haji pun menangis. Pasal saya, kamu perempuan mentua saya. Dia pergi ziarah. Lepas tu, masa mak dia pergi haji, buat korban, lembu nak sembelih. Lembu sembelih pun dia menangis tak? Orang perempuan, orang macam ni jangan bagi pergi kubur. Pelakon air mata ni, jangan bagi pergi kubur. Dan jangan bawa api. Api, kita kat atas kubur lighter tu, jangan. Dan tidak boleh pasang api di atas kubur. Itu larangan. Melainkan pasang api itu untuk mencerahkan jalan yang ada kiri kanan kubur tu, supaya orang cerah, orang boleh lalu. Itu saja. Bukan kerana cerah kubur. Cahaya dalam kubur, cerah kubur, tahajud. Itu je. Ulama larang tu. Sebab tu kalau kayu-kayu, pokok-pokok yang ditebang-tebang, dia rintik-rintik, biasanya sebelum Ramadan ni, sebelum kaya, AJK pakat buat gotong royong. Bakar atas kubur tak boleh. Bakar atas kubur. Dilarang. Jangan bakar atas kubur. Bawa rumpun api tu bakar tempat lain. Tak boleh. Dilarang. Sebab tak boleh. Sekarang ni, tukang korek kubur, kalau tak bagi rokok sekatun, air mineral 3 tray, mampu tak korek. Dalam lubang kubur tu. Rokok. Tak boleh. Jangan bawa api. Sebab hadis Amr bin al-As kata, jangan membawa api atas kubur. Orang Kristian bawa api. Saya dekat Ceras Flat tu, dekat Ceras Flat, saya duduk Seri Johor yang terbakar ni tu. Dulu lah, masa orang rumah kerja KTM. Kawan ajak lepas Insya, kita pergi Ceras Baru. Saya kata, lepas Insya malam ni kan, kita ada jalan shortcut. Rupa shortcut atas kubur Ceras tu. Kubur Kristian.
Masuk dalam kubur tu. Saya tengok dia memang nyala lampu dalam kubur. Kubur tu dia orang korek. Lepas tu ada lampu menyala. Dia pasang lilin ke apa, lampu ke tak tahu lah. Kita tak boleh. Dia orang kalau bawa jenazah dia orang tu masing-masing pegang lilin. Pegang lilin, orang perempuan dia pun pakai tudung dia, tapi kan tudung macam kita lah, tudung. Pakai lilin pun beratok, lilin menyala api. Dia menyala api. Kita tak boleh. Hindu langsung bakar dekat sungai Ganges tu. Bakar banyak. Samis, Hindu, Siam pun bakar. Majusi, dia menyembah api tapi dia tak bakar, dia tak atas bumbung. Ada lagi tak gambar Zoroaster ni, api ni Majusi ni ada di India. Ada lagi keturunan. Tuan-tuan tengok macam orang Islam, dia pakai ketayak. Bukan ketayak pun ada, ketayak macam Nehru tu. Baju putih, ketayak putih. Dia lah orang India, bukan sobat, tapi agama Majusi. Zoroaster dia panggil. Duduk tak atas banyak tu dia atas bumbung rumah mereka. Biar kerit burung herring datang makan. Kita orang Islam tak boleh bawa api ni. Dia kena pesan lah, yang penggali kubur tu pun kena pesan lah. Nak buat macam mana? Sekarang kalau tak bagi rokok, mampu tak korek. Tak boleh, itu tak boleh, itu adab dia. Fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna hawlahu ka'annama ala ru'usina at-tayru. Kami pun duduk keliling Nabi seolah-olah di atas kepala kami. Atas kepala kami ini ada burung boleh bertenggek. Mana diam kami. Wa fi yadihi 'udun, di tangan Nabi ada ud, ada kayu. Sebab tu minyak wangi ud tu daripada kayu. Ud tu, minyak wangi ud tu yang mahal tu. Weh, jangan buat main mahal tu. Satu tolar tu sampai duit kita 15,000 ada. Itu orang Arab pakai lah, kayak orang kaya Arab. Bagi sungguh, dia pakai seorang, dia masuk masjid, satu masjid bau. Tu minyak ud, atar ud. Mahal. Sulingan yang pertama, saya dapat 2 botol. Satu ustaz tu dia daripada Kampuchea, dia nak balik Kampuchea, dia mengajak, tak laku 2, dia kata ustaz boleh beli tak? Saya nak balik Kampuchea, dah tak laku 2. Yang tu original. Saya dapat 2, satu saya hadiah kat kawan saya, satu ada simpan, saya sayang. Dan saya pergi Norway, satu orang Arab Morocco, dia kata, kat saya, awak suka tak minyak ud ni? Saya kata, suka, dia hadiah kat saya. Itu dia antara yang terbaik. Memang sayang lah, pakai sekali-sekali lah. Sekali-sekali pakai. Bila kata saya ada satu, ada orang hadiah. Dia tak pakai yang mahal. Ud, yang tu maknanya, nama ud datang pada udun ni, kayu lah. Minyak daripada ud tu. Jadi Nabi pegang ud, kayu. Kayu ini sama ada kayu yang Nabi buat tongkat, kayu sebab Nabi pakai tongkat, atau kayu biasa. Tapi di sini dia kata udun wa fi yadihi udun, di tangan Nabi ada kayu. Yang kutubi fil ardi, Nabi garis-garis di atas pasir atas bumi ini. Tapi dengan Nabi garis tu bukan Nabi tulis kerana Nabi tak pandai menulis. Tapi Nabi garis. Tuan-tuan macam mana? Contoh macam kita lah. Kita duduk kat pejabat. Kita ada kertas A4. Kadang-kadang kita draft surat kat kita punya staff, suruh dia orang type kat komputer. Saya tak kerti komputer dulu, suruh bagi budak-budak tu buat. Type, kita tulis draft apa semua. Kita tolong type, dia pun type kita. Lepas tu dia datang, kita tanda tangan apa semua. Jadi kita tulis. Ada waktu kita pegang kertas A4 ni, kita bukan tulis, tapi tangan kita kadang-kadang. Tuan-tuan, ini bukan kita tulis, tapi kita memikirkan suatu perkara yang kita sedang main dalam kepala kita, dan kita duduk goreng. Lepas tu duduk, kan, bisa tak kita minta bukan? Begitulah Nabi goreh, bukan Nabi goreh-goreh tu. Nabi memikir satu persoalan yang main dalam kepala Nabi. Apa dia tu? Yang kutubi fil ardi farafa'a ra'sahu, maka Nabi angkat kepalanya. Nabi tunduk tu, Nabi angkat. Faqala ista'idhu billahi min azabil qabri marratan aw salasan. Nabi kata minta lindung pada Allah daripada azab kubur. Marrataini aw salasan, 2 kali atau 3 kali Nabi ulang. Makna bila Nabi ulang perkara tu perkara yang berat. Perkara tu perkara yang serius, maka Nabi ulang. Marratain aw salasan, 2 atau 3 kali. Qala, kata Nabi, wa ya'tihi malakani fayuzlisani fayaqulani lahu, bila banyak saja dimasukkan akan datang 2 orang malaikat, fayuzlisanihi, dan kedua-duanya mendudukkan mayat tu, fayaqulani lahu, maka kedua-duanya akan bertanya. Kiraman katibin, Ibn Atid ini, dua malaikat, kiraman katibin.
kiraman katibin. Ada satu kawan saya dulu masa buat, saya duduk dalam satu company landscape. Adik dia nama, bapa abang dia nama Kiraman, dia nama Katibin. Abang dia nama Katibin, adik dia nama Rahman. Pak dia bagi nama, ni Katibin, yang ni Rahman. Jadi kalau bapa dia panggil Rahman, Kiraman Katibin. Duduk macam panggil malaikat. Maksudnya Kiraman Katibin ni, Kiraman maknanya mulia, Katibin tu pencatat. Pencatat yang mulia, yang akan catat lurus. Pencatat. Tapi yang ni yang dikatakan bukan Kiraman Katibin, yang ni malaikat yang akan tanya. Dua malaikat. Kiraman Katibin ni pencatat boleh kiri kanan. Dan dua malaikat yang akan datang tanya dalam kubur. Fayatini malakani fayuzlisanihi fayaqulani lahu. Kedua-dua malaikat tu akan tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan, macam mana kita nak tahu kita ni mati ni macam mana? Ulama bagi contoh seperti kita tidur. Macam kita tidur. Kalau kita tidur, kita akan baca doa, Allahumma bismika amutu wa ahya, dengan nama engkau aku mati dan aku dihidupkan. Jadi tidur ni sebahagian daripada mati kecil. Cuma beza ketika tidur, roh tidur keluar. Ketika mati, roh robbani keluar. Roh tidur keluar, dia boleh masuk balik. Nanti kita jaga balik. Kita baca, bila jaga balik, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Tapi kalau roh robbani itu keluar, kita mati. Dan kita akan jaga balik dalam kubur. Di mahsyar nanti baru baca, Alhamdulillahillazi ahyana. Sebab tu sunat baca tu, bila bangun sangkakala yang kedua tu di padang mahsyar, bangun, kita bangun daripada kubur, daripada tanah-tanah kubur, buang tu, maka orang yang selalu baca doa ni akan baca Alhamdulillahillazi ahyana. Tapi dalam kubur, bila malaikat datang tanya, bila malaikat datang dan malaikat tu akan dudukkan dia. Jadi macam mana kita tidur? Macam kita tidur, kita mimpi isi kita mati. Kita mimpi isi kita mati. Kita tidur, tengok-tengok isi kita mati. Kita pun peluk dia, kata, yang janganlah mati lagi. Kita, Allah, menangis dia. Kita menangis tu, kita peluk dia, kita cium dia, dah mati anak banyak. Isi kita duduk betul sana. Kita mimpi. Lepas tu anak-anak datang, peluk, Allah, menangis tu, kita pegang. Kita sedih sangat anak isi kita mati. Lepas tu kita letak dia, kita tutup banyak dia, kita sambil menangis. Nak pegang telefon, nak telefon EJK surau masjid, tolong uruskan, nak telefon adik-beradik semua, abang, kakak, nak beritahu kat mak mentua isi kita mati. Apa semua kita, sambil kita telefon, kita terjaga. Bila kita terjaga, kita khabar sebelah, Allah, mimpi rupanya isi ada lagi, cantik, tergolek, elok kan? Kita pun kata, Allah, ingatkan mati sungguh. Kita rasa lega. Macam itulah mimpi. Dan kadang-kadang kita mimpi, kita kena cakar dengan kucing. Kita kena cakar dengan kucing. Kita cakar kaki kita sakit, tapi tak ada luka. Sakit itu bukan fizikal kita, tapi roh tidur kita. Dan kadang-kadang kita mimpi, kita lari, kita kena kejar, lari. Penat. Kita jaga. Kita tak lari, tapi kenapa kita penat? Penat itu datang daripada roh tidur. Begitulah orang mati, kata ulama. Bila dia mati nanti, bila dia jatuh mati, sakit mati, dia mati atau dia aksiden mati, dia akan nampak orang akan angkat dia. Dia kata, saya ni. Tengok, macam mana dia orang angkat aku? Macam mimpi. Macam mana orang angkat aku? Orang angkat dia masuk dalam ambulan, pergi hospital. Dia cakap dengan driver, ni aku ni. Macam mana boleh ada? Dia duduk cakap tu. Sampai orang dia bawa balik ke rumah keluarga datang, isi menangis. Dia kata, ni abang ni duk ada ni. Ni abang tak mati lagi. Ni macam mana abang boleh ada sini ni? Dia banyak ni. Semua orang datang keliling. Orang surau pun datang, imam pun datang, pegang kitab Yasin baca. Dia kata, tu imam saya ni, tu imam ni, saya ni. Seorang tak akan dengar apa dia cakap. Bila dia sedar, ketika fayazlisanihi, dia didudukkan. Ketika dia bangun, barulah dia akan sedar dia mati. Bila dia sedar? Ketika dalam kubur. Dia takut, kan?
Dia akan sedar ketika dalam kubur. Dalam kubur tu baru dia sedar, oh, aku dah mati. Tuan-tuan bayangkan, bila orang yang tidak beriman, orang beriman takwa ni, bila dia sedar dalam kubur. Tapi orang beriman takwa ni Allah bagi petanda. Datuk Hashim Yahya, ingat tak? Mufti wilayah Persekutuan. Mufti wilayah Persekutuan, Datuk Hashim tu orang baik kan. Baik lah, orang baik, orang alim baik. Selepas dia mati beberapa bulan, lebih kurang 5-6 bulan, isteri dia kemas bilik dia, kemas kitab-kitab dia apa semua. Dia rajin baca kitab. Dan kemas, ambil satu diary dia, buka diary dia saja, buka tengok-tengok, rupanya Datuk Hashim Yahya, diary yang terakhir dia catat tu tarikh kematian dia. Dia Datuk Hashim Yahya tu tarikh kematian dia tu keluar dalam majalah Al-Islam, tak salah saya berita cerita tu. Dia catat tarikh kematian dia. Maknanya orang alim kadang-kadang tahu tapi tak cerita ke orang. Allah bagi petanda. Macam Muaz bin Jabal hampir nak mati, dia kata, wahai Allah, keluhan dia, wahai Allah, aku tidak takut kepada kematian, kerana kematian ini akan pindah aku daripada alam ini ke alam sana. Aku akan berjumpa dengan engkau, berjumpa dengan kekasihku Rasulullah SAW, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain. Wahai Allah, aku bersusah payah atas dunia ini bukan untuk kumpul harta, kemewahan melampau, kemewahan semua ni, tetapi aku bekerja dan berusaha atas dunia ini untuk menghilangkan kekeringan di tekak aku. Maksudnya hilangkan dahaga dan hilangkan kelaparan di perut aku, supaya aku terus dapat beribadat pada engkau. Allah tunjuk pada mereka. Umar bin Abdul Aziz, Allah telah tunjuk pada mereka. Aku melihat, dia beritahu kepada isteri dia Fatimah, aku melihat makhluk, bukan jin, makhluk hijau datang. Ulama kata malaikat datang ziarah dia sebelum dia mati. Tapi kalau orang tak beriman, orang yang beriman dia tahu dah, dia sedar dah, dan dia tidak rasa takut. Sebab dengan amal dia bantu, dia tahu dah cahaya dalam kubur melalui tahajud pada jaga. Dan Tabarakallazi itu menjadi satu ekor burung yang akan teman di antara di antara dada dia dengan kepala dia, duduk atas dada dia. Malaikat yang datang tanya dia pun tanya dalam keadaan jarak yang jauh. Bila ada teman, tuan-tuan, tempat yang tidak ada teman, tak ada teman, tapi ada teman, rasa Allah, ada juga yang menemani aku. Burung burung hijau ni duduk di sini menemani aku, dan malaikat akan tanya jarak yang jauh, memudahkan dia. Kerana sebab tu sunat baca surah Tabarakallazi tiap-tiap malam. Jangan tinggalkan Tabarakallazi. Kalau arwah bapa kita meninggal, mak kita meninggal, hadiahkan untuk mereka ganjaran pahala, keberkatan Tabarakallazi. Buat macam tu, Allah terima. Kesian kat dia orang. Kadang orang tua-tua kita tak pandai nak baca Tabarakallazi ni. Baca ataupun bawa kereta. Saya bawa kereta, kalau kuliah malam jauh kan, saya akan bacakan dulu apa surah-surah sebelum tidur ni. Dan bila saya baca Tabarakallazi, kadang-kadang saya niatkan ke arwah pak mentua saya, saudara mara saya, ayah saya. Sunat kita buat macam tu, dia akan jaga kita. Jadi bagi orang yang tak beriman takwa, bila dia sedar dalam kubur, jeritan dia apa? Jerit. Biasa jeritan apa? Setengah daripada setengah kata, bagi mak. Kalau orang yang beriman takwa, dia akan kata, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Orang beriman yang jaga, dia akan sebut Allah, dia ingat Allah. Tapi orang tak beriman sebut apa? Mak. Bayangkan tuan-tuan, mak dia mati 45 tahun yang lalu. Dah lama dia mak meninggal. Ketika umur 20 lebih mak dia meninggal. Umur dia sekarang 85, mak dia dah lama, dah 45 tahun tak sebut mak. Tiba-tiba sakit, kena sakit kencing tersumbat. Ketika sakit tersebut apa? Mak. Mak dah lama tak sebut. Itu antara mak rapat dengan kita. Begitulah orang yang tidak beriman, orang munafik dan sebagainya, dia akan panggil mak dia dalam kubur. Nak panggil apa lagi? Tak boleh lah tolong apa-apa. Mak. Fayaqula ni, maka malaikat tu akan tanya pada dia. Fayaqula, man rabbuka? Fayaqulani lahu man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah. Dia akan kata, Tuhan aku adalah Allah. Tentu nak sebut rabbi Allah, Tuhan Rabb aku ni Allah, bukannya senang.
kita kena letak Allah di depan kita. Segala-galanya mudarat manfaat hanya Allah. Ada masalah, minta hanya pada Allah. Fasta'iz billah. Kalau kamu nak minta, minta pada Allah. Minta perlindungan, lindung pada Allah. Apa saja berlaku, refer pada Allah. Barulah segala-galanya Allah. Ada masalah, rujuk pada Allah dulu. Ada masalah anak-anak, angkat tangan, wahai Allah, tolong anakku. Ada masalah isteri, ya Allah, berilah isteri aku begini-begini. Ada masalah keluarga, ya Allah, rujuk dengan Allah dulu. Maka betul lah Rabbi Allah. Kalau tak begini tuan-tuan, ada masalah, cari duit, cari kawan, minta hutang, selesai begini, kita tak rujuk pada Allah. Takut kita tak boleh sebut, na'udzubillah, satu orang tu tak boleh sebut Rabbi Allah. Tuhan aku adalah Allah. Tuhan ni pemelihara. Pemelihara kita Allah. Segala-galanya, semua sifat-sifat yang dalam asma semua tu milik Allah. Milik Allah. Kemudian minta maaf panjang pagi ni. Pukul 8 ada jemputan sarapan pagi ni. Ada orang jemput malam tadi. Rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuka, maka katanya lagi fayaqulu dinil Islam. Kalau dia orang beriman takwa, dia akan kata agamaku Islam. Tapi kalau orang beriman tak takwa, dia tak boleh sebut agamaku Islam. Sebab bila dia beramal dengan agama Islam, maka barulah sebut. Kalau dia tak beramal dengan Islam, dia tak akan boleh sebut dinil Islam. Walaupun dia ucap kalimah la ilaha illallah, dia tak akan boleh sebut dinil Islam. Ada orang beli kereta X20, orang tanya ada kereta Proton X20? Ada kendaraan? Ada. Tapi kereta tu duduk bungkus ya. Cuci bungkus, ambil gambar, selfie, masuk Facebook. Tu. Dia tak dapat manfaat daripada kereta. Dan yang kata din ni nazamul hayah, peraturan kehidupan. Jadi maknanya praktik dengan Islam itu dah dinil Islam. Kalau tak praktik tak boleh. Sebab tu kita kena beramal dengan amalan Islam, baru kita boleh sebut dinil Islam. Kemudian malaikat tu akan tanya lagi. Ma hadza rajulan alladhi bu'itha fikum. Siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu? Dipaparkan wajah Nabi. Dalam hadis yang lain kita Nabi Yuka. Tapi dalam hadis ni kata, ma hadza rajulan, siapakah lelaki ini alladhi bu'itha fikum, yang diutuskan kepada kamu? Wajah Nabi dipaparkan. Orang yang tak ikut sunnah Nabi, dia tak akan boleh sebut. Tak berselawat pada Nabi, tak boleh sebut. Dia tidak kenal Nabi. Tak baca Quran, tak boleh. Fayaqulu huwa Rasulullah, maka dia akan kata ini Rasulullah, dia ni Rasulullah. Fayaqulani, maka malaikat akan tanya lagi, wa ma yudrika, macam mana kamu pasti ini Rasulullah? Itu bukan tak sebut dia sebut ini Rasulullah. Macam mana pasti ini Rasulullah? Malaikat tu tanya lagi begitu. Apa kata dia? Qara'tu kitab Allah fa'amantu bih wa saddaqtu. Aku telah baca kitab Allah Al-Quran, aku beriman dengan Al-Quran, aku membenarkan isi yang dalam Al-Quran. Baca Quran, benar, beriman dengan isi yang dalam Al-Quran, benarkan apa yang dalam Al-Quran. Sebab tu sunat bila habis baca Quran, sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang maha hebat ni. Maha mulia, maha hebat. Kemudian fayunadi munadim minas sama, kemudian akan kedengaran daripada langit seruan, an qad sadaqa abdi, yang hamba, yang lelaki ini memang benar kata-kata dia. Di langit kata betul, lelaki ini berkata benar, satu lelaki yang betul, satu lelaki yang baik. Dengar suara, tidak didengari oleh manusia dan jin. Makhluk-makhluk lain semua dengar, burung, ayam, itik semua boleh dengar. Manusia, jin tak boleh dengar. Kemudian apa? Fa'afrishuhu minal jannati, maka dihamparkan hamparan daripada syurga. Ya Allah, hamparan syurga dihubung. Kita kat rumah, orang rumah hampak kapet pun duk raba, urut, raba, ronyeh, urut balik, ronyeh, urut. Pasal lembut sangat bulu dia tu. Tu ronyeh. Begini lepas turut balik. Selalu kan kapet macam tu kan. Kapet surau baru-baru siap tu, yang cantik tu, tebal tu, kita pun gosok. Gosok. Dalam khutbah pun buat macam tu. Punyalah tak cerdik. Orang duk khutbah dia duk. Lepas tulis, padam. Tulis, padam. Ni dihamparkan hamparan daripada syurga kepada dia.
kewangian hamparan tu, kesedapan, kelembutan tu, saya sebutlah. Dia belum masuk syurga dalam kubur tu. Baru dalam kubur belum masuk syurga. Ini bukan nikmat syurga, ini nikmat dalam kubur bagi orang beriman takwa. Wa albisuhum minal jannah, dipakaikan dengan pakaian syurga. Pakai saja dia punya nikmat pakaian syurga. Kita pakai jubah baru pun nak mampu kan. Bawa pakai jubah baru. Puak mentua balik umrah, baju bukan haramain, mahal daripada haramain. Ni saya orang hadiah ni. Pakai pun, kalau jubah biasa, Allahu Akbar. Jubah baru duduk depan majlis, Allahu, tarik jadi macam. Baru jubah baru, langkah pun duduk, naik motor pun sinting tangan pun naik motor, nak semayang. Dia punya saiz ni, kan? Itu baru baju baru. Ini pakaian syurga. Dia punya nikmat dia, Allah. Dia pakai tu, kenikmatan daripada pakaian tu terasa habis semua. Bukan hanya hati rasa, seluruh bulu-bulu tangan, kulit, semua akan rasa kenikmatan tu. Tuan-tuan boleh bayangkan, Allah bagi nikmat pada orang beriman takwa dalam kubur. Wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan pintunya ke syurga. Buka dalam kubur itu, buka pintu, nampak syurga. Tak boleh pergi sana, belum sampai lagi, kiamat belum berlaku, masyar belum apa semua, tak boleh. Tapi dia dah nampak dah gambaran syurga tu. Waftahu lahu baban ilal jannah fayatihi min ruhiha, akan datang masuk ke dalam dia angin-angin, wa tibha, wangi-wangian masuk semua daripada tu, angin syurga masuk, bau syurga masuk, dia duduk nyaman. Nyaman. Kita pergi berkelah hampang tikak mengkuang, tu pun tikak mengkuang dah kira yang bukan baru dah lama dah, hampang bubuh nasi, orang rumah letak lauk-lauk, anak-anak semua duduk sini, kita pun duduk, anak-anak nak mandi, tepi tu ada sungai, air ternis semua, nampak bukit-bukit tu nampak cantik, kita pun duduk, cantiknya. Orang rumah tuang Nescafe sambil minum Nescafe tu sikit, itu kat dunia. Kat dunia yang ni dibukakan pintu dia ke syurga, dia nampak pemandangan keindahan syurga. Ini kadang setengah ulama kata bukan syurga yang nu, sebab syurga yang nu la anun ra'at wala udhun sami'at, bukan tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, tidak ada hati yang terasa nikmat tu. Itu ini yang dalam kubur. Kadang setengah ulama bukan nikmat syurga tu lagi dahsyat. Tapi syurga juga, syurga yang Adam duduk, bukan syurga yang kita nak masuk ni, lain. Angin-angin syurga tu masuk. Min ruhiha wa tibiha. Qala fayuftahu lahu fiha maddal basarih. Maka dia akan lihat keindahan tu, maddal basar, sejauh mata memandang keindahan tu. Allah, tengok. Tuan-tuan, dalam syurga, nikmat dunia kita ni tenggelam habis. Kita pun takutlah. Mereka-mereka di kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, orang beriman takwa, kesusahan-kesusahan mereka kerana Allah, mereka dapat nikmat ni. Kita pun harap begitulah. Harapan kita begitulah. Moga Allah Ta'ala bagi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Doa tu. Wa innal kafir, nabirah. Wa innal kafir, sebaliknya bagi orang kafir, dalam hadis yang lain, wa innal kafir au munafiqin. Padan dalam kampung panggil aku bawah. Tu panjanglah begini. Aku pun ada jemputan pukul 8 ni, nak buat macam mana? Kena habis juga hadis ni. Tidak takkan nak berhenti sini, sikit lagi. Bahasa ustaz sikit dah, macam orang asli lah. Tak jauh, sikit saja. Sebatang rokok, berapa kilo. Sama dengan orang India. Pergi ke India, dia nak bawa saya pergi rumah dia, nak pergi Nusantara. Dia kata, baik sahab, karib, 8 minit. Oh, kita kata 1 minit. Dekat dia. Karib baik sahab. Mere karib baik sahab. 8 minit. Kita kata betul lah 1 minit. Rupanya tu 25 kilo. Berpeluh-peluh. Saya kata aku tak percaya dah. Bukan, dia pun seronok dengan kita, nak raih kita. Dia nak kita pergi rumah dia. Tu orang India. Pergi rumah dia, dia siap lah susu fresh lah. Dia buat macam-macam makanan kita. Dia panggil satu keluarga tengok kita. Pasal tu telefon tak ada. Kalau telefon ada sekarang, buat selfie habis lah.
Dia panggil satu keluarga, tengok isteri dia pun datang, anak perempuan pun datang, tersipu-sipu pakai pudar tengok kita. Inilah orang Malaysia, tak pernah tengok orang Malaysia. Agak orang Malaysia lain daripada orang India, lebih kurang kan. Tu nak tengok, tak handsome pun kan. Kita pun ya, kira peminat ramai lah, sombong. Dia pun tanya, bahasa Kianam. Kita pun budak-budak tanya, anak tanya, agar kahai Malaysia, agar kahai Mereka Malaysia, Malaysia say Kuala Lumpur say, oh बहुत अच्छा, betul suka, seronok. Bolehlah menipu orang tak faham, cakap ni lah. Tapi saya cakap tadi betul, bukan kata tipu, tu cakap betul tu. Saya cakap tadi betul. Allah bagi saya boleh sikit lah cakap Urdu, Siam semua ni. Alhamdulillah. Bagi orang kafir, bila ditanya tu, dia tak boleh cakap. Bila diletakkan dia dalam kubur, ruhuhu fi jasadi wa ya'ti malaki, datang dua malaikat, dia letakkan. Malaikat angkat dia juga duduk dalam kubur, tapi dengan kasar. Fayaqulan ilahu man rabbuka, tanya dia, man rabbuka? Fayaqulu ha la adri. Siapa Tuhan kamu? Dia tak boleh jawab, la adri, aku tak tahu. La adri. Fayaqulina lahu ma dinuka, pun tak boleh jawab. Fayaqul la adri. Fayaqulina li ma hadzal rajul alladhi bu'atha fikum, siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Dia pun tak sebut, dia kata adri. Tuan-tuan tengok pasal apa dia sebut ha alif ha la adri. Sebab apa ha? Baik, kita tidur. Sebab kita kata kita roh tidur dengan roh rabani hampir sama. Kita tidur. Bila kita tidur, kita kena ganggu, kita apa semua. Kita nak baca ayat kursi. Kita duduk, kita baca Allahu la, tak lepas Allahu la ilaha illa, Allahu la ilaha. Orang isi kita akan dengar apa? Itu. Ketika itu bukan akal. Kita itu datang daripada roh. Dia guna pita suara kita. Tak lepas. Dan begitulah ahli kubur. Dia tak boleh cakap. Dia tak boleh faham. Aku tak ada. Aku tak tahu. Aku tak tahu tu dia boleh sebut la adri, tapi yang agama tu tak boleh sebut. Jadi kita baca kursi kita tidak. Orang kata, bang Allah mimpi buruk syaitan rajim. Rumah ada sebelah pula, kuyup rumah tu. Janganlah, bukan ludah tuan-tuan, isyarat ludah ya. Bukan ludah sungguh, marah bergaduh pagi tu orang. Mimpi. Baru boleh baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh baca. Dia kata fayaqulani lahum fayunadi munadi minas sama, akan kedengaran suara daripada langit, an kazaba, akan dia di satu orang penipu, fa afrishu lahu minan nar, dihamparkan hamparan daripada neraka, mengeletek kat situ, mengelupu atas hamparan tu, punya panas sakit. Wa albisuhu minan nar, dipakai-pakai daripada neraka, belum lagi neraka, pakaian dalam kubur, tanggal dia punya isi-isi dia jatuh kerana terlampau panas sakit. Faftahu lahu baban ilan nar, dibukakan pintu kubur dia kepada neraka. Fayatihi min rahiha, kemasuk semua, wasamuha, busuk-busuk, panas dia, bahang tu masuk, hangit. Macam kita tolong rumah kita masak, kita goreng-goreng, api gas tu terlebih sikit, tersambang bulu, saya bulu tangan ni agak banyak, hangit. Macam itulah dia kena hangit, bahang tu masuk, hangit dia dalam kubur. Na'udzubillah, subhanallah. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min al-qabri wa adhabin nar, ya Allah. Takut kita. Allah. Qala fayatihi man rihiha wa samumuha wa samumiha, angin busuk, panas semua masuk. Qala fayudayyiqu alaihi qabru, dihimpitkan kuburnya hatta takhtalifa fihi adla'uh. Maka bila dihimpit, tuang rusuk ni macam tu, dihimpit sehingga tuang rusuk tu jadi seperti jari-jari digenggam macam ni. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita kena baca hadis ni supaya ingat. Kita kadang-kadang lupa. Ni masa ni ingat, sekali pergi jamuan sekali lupa dah. Bukan kata kita Hanzalah, bila Hanzalah keluar kat laman, kat jalan, dia kata Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah, sampai dia menangis. Itu biasa sahabat Nabi.
Orang lain semua tanya, Abu Bakar pun tanya, Hamzah, sebab apa kata macam tu? Apa kita tak munafik? Kita duduk depan majlis Nabi, Nabi cerita tentang syurga, tentang neraka, kita begitu takut, kita terus juga, kita sampai rasa bau wangi syurga sehingga mengalir air mata. Dah hadis disebut, sehingga mengalir air mata, kami begini. Tapi bila kita balik rumah, tengok orang rumah kita, jumpa anak-anak, kita dah lupa kita ni munafik. Kemudian Abu Bakar kata, kalau macam tu, aku juga munafik. Jom kita jumpa tanya Nabi ni. Memang bertanya, ya Rasulullah, kami ni munafik. Di dalam majlis Tuhan kami dengar sehingga kami terasa hati air mata mengalir kami ni. Tapi bila balik rumah jumpa anak isteri kami dah lupa. Nabi kata itu kebiasaan. Kalaulah kamu boleh kekal, pasti malaikat akan bersama-sama dengan kamu sepanjang hari kamu. Tapi kita tak boleh. Itu sahabat Nabi, tuan-tuan. Kita lagi lah. Tak usah pergi majlis sarapan. Telefonnya. Lepas kuliah buka telefon, celaka tak jawab lagi. Itulah. Yang ni pun dah lupa dah semua. Telefonnya. Ni benda yang pertama akan sebut haram jadah ni. Berapa ramai isteri bergaduh, berapa ramai orang politik, berapa ramai orang kena tipu, berapa ramai orang ni, berapa ramai isteri bergaduh, suami, berapa ramai begini fitnah macam-macam. Ulama kena fitnah orang ni. Ni tak guna ni. Tuan-tuan kau tak nak bagi kat saya. Gunalah dengan cara berhemah, itu saja. Wallahu alam. Okey, moga Allah Taala bagi kekuatan bagi kita untuk ambil iktibar amal dan sampaikan. Fasa 3A. Hari ni apa? 20? 30? 31, 22. Okey, kita berhenti sini. Ada soalan? Ada soalan tak? Oh, jadi ada program masjid. Ada program masjid? Dah beda? Saatnya. Okey, tuan-tuan, minta maaf lah dalam kita ketawa, dalam kita ni, apa yang saya baca ni sebab kawan-kawan mati banyak. Supaya kita ada ingat sikit tentang kematian. Kematian bukanlah kita kata kita nak ingat dia pegang talbik maut mati tak. Kita macam satu orang perempuan, dia ada anak kecil. Nak dapat anak tu lebih kurang 9 tahun baru dapat anak. Dapatlah anak kecil perempuan, comel budak tu. Baru lebih kurang tak sampai 5-6 bulan. Dia pun durung, susukan apa semua. Lepas tu buah kat buayan, njut. La ilaha illallah. Tiba-tiba dalam pukul 9 lagi, lori sayok datang. Lori sayok tu berhenti 3 pintu dari rumah dia. Nak beli sayok, ikan, udang apa semua. Lori jual sayok tu. Lepas tu dia pun duduk, anak dia dah tidur sekejap. Dia biar anak sekejap. Dia pergi pakai tudung apa semua, ambil duit. Nak tinggal anak ni, tengok Allah. Tinggallah rumah. Dia pun tutup pintu sat. 3 pintu je. Dia pergi tanya, kangkung sekat berapa? Satu ikat ni berapa? Ini RM2. Ini ikan tenggeri ni mana? Tinggal RM36 kau. Hari ni mahal sikit. Ni udang ni lebih kurang dalam RM30. Yang besar tu, yang kecil tu murah sikit lah, dalam RM25. Semua ikan kembung RM18. Kampung saya RM3.5, RM18. Family store, mampu duduk tu nak balik duduk Kedah. Jadi dalam dia duduk tawang tak boleh kurang ke? Bagi sayang ni tak boleh kurang ke? Dalam dia duduk tawang beli, hati dia apa? Kepala. Hati dan kepala teringat, Allah, anak aku kalau dia jatuh daripada buaya lah, macam mana anak aku? Hati dia duduk risau ke anak dia. Tapi dia cakap macam biasa. Begitulah ulama kata, kita buat kerja macam biasa, tapi hati dan pemikiran kita memikirkan persoalan akhirat, kematian dan sebagainya. Itu pun kita tak mampu. Kita usahakan doa, moga Allah Taala bantu kita. Boleh semua sekali? Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Ya awalan awalin wa ya akhir akhirin wa idhal qutul matin wa masakin wa rahmar rahmin. Allahumma khtim lana bisul khatimah wa la tabtal alaina bisul khatimah. Allahumma barik fil maut wa fi ma ma'al maut. اللهم انا نعوذ من ذنب جهنم من عذاب الخبر ونفسة المحيا والممات ونفس المسيح الدجال يا هي قيم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf panjang saya.